dengan hak. Dia ma'rifatullah ya. Seperti yadullah fawqa aydihim ya. Al-Quran kata tangan Allah di atas tangan-tangan mereka ya. Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikut mengatakan tangan itu maknanya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Bukan tangan yang kita ni ya. Tapi lain balik Ahlussunnah wal Jamaah, lain balik sunnah ada mendakwa betul-betul tangan. Kalau kita mengikut pahaman itu bukan daripada Ahlussunnah, boleh tergelincir ataupun terkeluar daripada akidah yang sebenarnya. Penyembah berhala yang mempunyai ia adalah Tuhan ya. Ahli falsafah yang kufur mengatakan alam ini adalah qadim. Qadim itu jangan keliru saja. Ahli falsafah mengatakan alam ini qadim. Yang qadim apa? Allah saja ya. Kitab Al-Quran pun tidak qadim ya. Yang qadim Allah saja. Allah itu sedia ada ya. Jadi kalau kita mengikut pahaman ini, kita sudah keluar daripada muwafiq lil haq, sudah keluar daripada bertepatan dengan hak. Penyembah berhala yang percaya ia adalah Tuhan. Orang menyembah berhala di sinilah yang sebagai penerangan oleh pengarang kitabnya dah terkeluar daripada pahaman yang benar ya. Allah itu bukan berhala. Kemudian hampir pula kepada kita dikatanya lah alam ini qadim, terkeluar juga ya, terkeluar juga ya. Qadariyah mengatakan kudrah hamba boleh memberi bekas. Kuasa kita boleh menyebabkan mesti berlaku, memberi bekas itu mesti berlaku ya. Apa perbuatan kita ya? Perbuatan kita ya. Kalau kita buat sesuatu itu mesti berlaku ya? Atau memberi bekas atau memberi kesan ya? Tetapi tidak mesti ya. Tidak mesti. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah. Qadariyah kata mesti. Kalau dalam soal ibadat ni ya, kita sembahyang maka hasilnya mesti Allah beri pahala. Sebab memberi bekas, memberi kesan ya. Kalau kita bakar jari kita ke api, mesti panik, mesti terbakar. Qadariyah kata mesti. Tidak mesti. Jadi janganlah cuba pula ya. Balikkan ya. Ustaz kata tak mesti. Jangan cuba juga. Ya. Tetapi kan puyuk ni. Jangan ulurkan tangan saya, memang terbakar. Tapi Nabi Ibrahim AS tidak terbakar. Ya. Perbuatan manusia Raja Namrud dengan pengikutnya membakar Nabi Ibrahim. Tapi bakaran itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas apa dia? Kuasa Allah. Jadi kita tidak beri bekas perbuatan kita ya. Kita sembahyang tidak mesti diberi pahala ya. Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dia beri contoh-contoh lah ya. Kalau Nabi Isa anak Tuhan, ia tidak bertepatan dengan yang hak. Nabi Isa bukan anak Tuhan ya. Kenapa dia kata anak Tuhan? Sebab Nabi Isa itu disalib. Di situ dia dah mencong dah ya. Jadi contoh-contoh sebelah itu menguatkan lagi pahaman bahawa kalau begitu dalam fikiran seseorang itu, dia tidak bertepatan dengan yang benar, yang hak. Maka dia tidak ada ma'rifatullah. Ya, satu dah tak ada, batal lah. Ya, batal. Dan yang ketiga mesti ada dalil, dengan ada dalil ya. Maksudnya kepercayaan yang disertakan dengan dalil yang menunjukkan dan menguatkan kepercayaannya, sama ada dalil tafsiri terperinci atau dalil ijmali ringkas ya. Jika ada etikat yang putus jazam yang muafakah dengan hak tetapi tidak ada dalil, maka dikatakan taklif ya. Ambil yang tengah dulu ya. Iaitu kita mengatakan Allah itu memang ada. Allah itu memang berkuasa, hari akhirat memang ada ya. Maka kepercayaan kita itu kepercayaan disertakan dengan dalil.
yang menunjukkan dan menguatkan kepercayaan kita, sama ada dalil tafsiri terperinci, dalil yang panjang, yang banyak boleh diuraikan, atau dalil ijmali, dalil yang ringkas, mempertahankan akidah kita. Yang sebelah itu pula, kalau dia beriktikad dengan jazam, bertepatan dengan hak, tapi tidak ada dalil, maka dia katakan taklid, ya. Dia tak boleh membawakan dalil, maka dia jatuh kepada bertaklid. Taklid tu saya baca sikit ya sebagai penutup lah. Taklid ni muka surat 30 ya. Muka surat 30, muqallid, orang bertaklid. Bawah tu, mata kaki dia. Kedudukan orang bertaklid dalam akidah ya. Bertaklid ni maksud dia mengikut je lah, ya. Dia mengikut dia kata guru dia ajar dan tu ya. Allah tu ada lah. Muqallid adalah orang yang mengikut atau menerima pendapat orang lain secara yakin. Memang betul ya. Memang mak ayah ajar dan tu ya, guru ajar tu, ustaz ajar dan tu ya, imam ajar dan tu, tanpa dia tahu tentang dalilnya, ya. Apa dalilnya Allah tu ada? Allah berkuasa, Allah tahu. Tak tahu saja, tapi ustaz tengah ajar dan tu. Ada tambahan ni. Pendapat yang sahih atau betul ya, ialah orang yang bertaklid masih beriman. Dia beriman, iman dia diterima, tetapi berdosa kerana tidak mau belajar, ya. Kalau dia kata ya Allah ada ya, Allah berkuasa, kiamat bila-bila boleh berlaku, tak payah tunggu tanda-tanda dosa. Hari Jumaat ni lagi 2 hari 3 hari boleh berlaku. Betul boleh berlaku. Allah punya kuasa. Apa dalilnya? Dalil tak ada lah. Ustaz saya cakap yang tu, saya cakap yang tu. Pada peringkat orang awam yang tidak ada pulang belajar di timur, dia masih beriman ya. Tapi itulah kita kena nampak ya. Tetapi berdosa kerana tidak mau belajar. Orang mau belajar ya. Kalau ibadat boleh kita ikut ya. Kalau akhlak kita boleh ikut. Tapi akidah ikut dengan yakin, dengan jazam, dan mampu kita mempertahankan apa yang kita kata itu ya. Kalau akhlak kita kata Nabi buat macam ni, kawan kita kata mana hadisnya? Hadis tak ada lah, pada buat tak ada buat apa. Tak apa ya, boleh tahan lagi. Ibadat sunat tak apa ya, Nabi buat macam ni, kalau tak nak buat tak apalah. Tapi akidah tak boleh. Akidah mesti mesti belajar ya. Jadi kita, peringkat kita ni bertaklid. Kita bertaklid, kita ikut guru kita kata, betul, tak salah. Pegangan kita jazam, yakin, betul ya. Maka kita dituntut sebenarnya untuk tahu dalilnya. Jadi dalil di secara umum ya. Misalnya kalau ada dakwaan mengatakan Allah ni betul ke Allah satu, bukan dua ke. Alam ni kan banyak ya, nak dijaga. Kita kata satu ya. Jauh baca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Betul dia dalilnya. Yang pendek ya. Hadis tak ada, ayat yang panjang tak ada. Ayat tu satu. Lepeh dah. Tanggungjawab dia untuk belajar tadi ya. Kalau dia sengaja tidak mau belajar, maka kata pendapat ulama akidah yang hukumnya adalah berdosa kerana tidak mau belajar. Jadi kita belajarnya betul lah ni ya. Betul. Dalam fiqh, dalam akhlak yang saja di masjid lain tak ada hukum ni. Betul kan, kalau tak belajar fiqh tu, ikut saja orang semayang, maka berdosa tidak ada. Malah Nabi suruh ikut kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kan Nabi suruh ikut ya. Tetapi dalam akidah yang kita sedang belajar ni, ikut donga, ikut yakin, pegang dengan jazam, dan usaha untuk tahu dalilnya ya. Belajarlah ya. Belum faham di belajar, saya kata kan, umur tak panjang, belajarlah mu. Belum faham, belum boleh berbahas lagi, tak ada masalah, kita pulang kepada Allah ya. Tapi
mesti ada usaha belajar. Belajar dan tidak mesti belajar secara khusus ya. Kita belajar di masjid. Di masjid kita tanya daripada orang yang tahu pun sudah memadai ya. Dan nak menguatkan lagi keyakinan kita ya. Jadi tuan-tuan saya mati sekalian, setakat itulah ya. Setakat itu. Dan nanti ujung bulan 10 kita akan tengok perkara paling asas dalam ma'rifatullah ya. Surat 30 ya tanda-tandanya, nanti saya siap pula ya. Dan nanti saya akan terangkan lagi tentang taklid ya, berdasarkan pendapat yang lain pula ya, pendapat ulama tauhid yang lainnya. Tuan-tuan saya mati sekalian, saya fikir sekadar itulah ya, sekadar itu tambahan pengetahuan kita tentang sifat 20 ya, khusus kepada ma'rifatullah ya, bahagian ma'rifatullah. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini menambahkan lagi kefahaman kita ya, dan ada faedahnya pada tuan-tuan dan saya juga. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa kita buat ini diterima sebagai tambahan amal kita pada malam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyya wa la matruka wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.